Apakah hukum berkabung dalam Islam? Dosa tak umat Islam berkabung? Molek. Berkabung ini adalah dibenarkan di dalam Islam. Ada orang kata tak boleh, itu orang tak ada ilmu, memang dia tak belajar ni. Dia tak mengaji. Yang tak boleh berkabung ikut cara orang bukan Islam, tu baru tak boleh. Faham? Hukum berkabung, dengar molek. Berkabung ini hukumnya harus dan wajib, tu je. Hak mana harus? Harus kita berkabung kalau yang mati itu selain daripada suami. Adapun suami yang mati, maka wajib berkabung. Faham lagi? Kalau suami mati, maknanya siapa kita? Kita isteri lah namanya. Kalau suami kita mati, maka orang perempuan yang mati suami wajib berkabung. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. 120 capur 10, 130 day, 130 hari wajib berkabung. Faham? Lain daripada suami mati harus berkabung dengan syarat tidak lebih dari 3 hari. Ayah mati, kita berkabung 3 hari, harus. 2 hari, harus. Sehari, harus. Tak berkabung, boleh. Faham? Tu hukum berkabung. Kawan rapat kita mati, nak berkabung, boleh. Berapa lama? Haram lebih pada 3 hari. Menteri mati, haram berkabung lebih pada 3 hari. Raja mati, haram lebih berkabung dari 3 hari. Semua ni haram. Siapa kata haram? Nabi kata, aku tak pandai. Nabi kata mana? La yahillu. Lapah dia. Tiada halal. Tiada halal tu makna benda. Kena belajar lah waktu ulama kata la yahillu bermakna wa yahrumu. Tiada halal berkabung lebih daripada 3 hari, melainkan isteri berkabung kematian suami. 4 bulan 10 hari Nabi raya. Faham? Lain daripada isteri suami mati, selama paling lama 3 hari. Tu bilangan. Faham hak tu dulu malam ni. Tak boleh lebih 3 hari. Maharaja Mesir mati, haram 4 hari, 3 hari saja harus. Faham? Raja Arab mati, haram lebih pada 3 hari berkabung. Haram berlaku. Tak ada peduli siapa-siapa. Ini raja hebat ni ustaz, dia datang daripada planet Pluto, haram juga. Sebab Nabi kata seorang saja yang boleh lebih pada 3 hari. Suami mati, isteri wajib berkabung 4 bulan 10 hari. Faham lagi? Baik, faham dah. Apa makna berkabung? Berkabung maknanya menunjukkan rasa sedih. Faham lagi? Lepas tu kita kata yang berlaku kemarin ada benda yang betul, menunjukkan simpati sedih. Betul tu. Kerana tu makna berkabung. Dah kenapa orang puang dia siapa berlampau-lampau siapa lama begitu semua? Kerana dia hilang suami. Faham? Suami ni besar kalau nak banding. Macam ayah hilang. Bagi mak kita, bagi anak lain, bagi mak. Dia besar. Baik. Apakah yang yang dilakukan ketika berkabung? Iaitu kita tidak berniaga. Boleh. Kita berniaga kedai makan, kematianlah adik kita, maka kita tutup kedai 3 hari harus. Tiba-tiba kita tutup 4 hari kerana berduka cita, haram. Nampak lagi? Detail dah ulama bagi, tapi kita tak mengaji, faham bodoh. Sebab tak tahu ke benda. Tok Guru Facebook. Apa makna berkabung lagi? Berkabung ialah kita tidak menunjukkan gembira, berseronok, riang-ria dan sebagainya kerana menghormati kematian. Satu nikmat besar, adik, kawan, kakak, pak dara dan sebagainya. Hilang, dia ambil balik nikmat tersebut oleh Allah. Kembali kepada Allah. Kita tunjuk rasa duka cita kita. Kalau lebih pada 3 hari, sudah jadi orang ini tidak redha dengan ketentuan Allah. Baik, boleh tak kita pakai pakaian tertentu masa berkabung? Tak boleh. Tidak ada boleh dibolehkan oleh ulama tetapkan warna pakaian haram belaka tu.
ulama yang kemudian Dr. Ahmad Syarbasi jawab dalam kitab Yas'alunaka Fiddin juzuk pertama, dia kata amal lubsu wa inna lubsas sawab indal musibah fahiya bid'atun sayyi'atun. Nampak? Adapun memakai pakaian hitam pada hari musibah seperti kematian adalah bid'ah yang sangat keji. Boleh tak pakai baju hitam pada hari berkabung? Boleh. Tadi Ustaz kata haram. Bid'ah. Bid'ah ini kita menetapkan pakai baju hitam. Hak tu bid'ah. Adapun pakai baju tak ada masalah. Faham? Dan mana mu pakai baju hitam? Kabung dah ya, aku pakai baju hitam ni, mari pakai dah putih ni hitam pula. Nak, lepas tu pergi berkabung, tak ada masalah. Yang tak boleh, yang haram menetapkan kalau berkabung kena pakai warna putih atau kena pakai warna hitam atau kena pakai warna koko. Tetapkan warna untuk berkabung, itu bid'ah, itu haram. Faham lagi? Adapun kita pakai kebetulan tak ada masalah. Apa lagi yang haram ketika berkabung? Meletakkan tanda-tanda pada badan atau pada kepala. Ambil rebeng bubuh di kepala, haram. Ambil rebeng bubuh di kepala bau, haram ulama kata. Ambil rebeng tali bubuh diikat di butang baju, haram belaka. Faham? Kerana ini adalah budaya bukan Islam. Faham? Jadi berkabung tu boleh, cara berkabung tu yang haram. Nak? Macam sekarang ramai orang semayang, tapi ramai ada orang tak betul semayang. Orang yang tak semayang, ada tak dia semayang tak betul? Dia tak semayang, ada tak semayang dia tak betul? Tak ada lah pasal dia tak semayang. Bang, yang banyak semayang tak betul ialah orang-orang yang semayang. Pasal apa tak betul, tak belajar. Gitu juga, nak berkabung, belajar dulu hukum-hukum dia. Soalan seterusnya, lepas tu kena berhenti pula kenderaan mana pula? Tu jangan ikutlah, bahaya kita berhenti ke belakang langgar, kalau accident gitu. Berhenti ni tak ada. Yang adanya pertama kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua kita berdoa untuk si mati. Faham tak? Dan kalau kita nak lebih, kita berkabung 3 hari, iaitu kita berduka cita, ambil cuti, tak pergi menanam padi, tidak jual kedai kopi, kita tak pakai baju lawa-lawa 3 hari, dibolehkan. Soalan seterusnya, apakah pandangan ulama mengenai tawasul? Tawasul dengan guru, tawasul dengan amal, tawasul dengan tempat. Malah dah nak jawab bab tawasul ni. Tawasul ni kata ulama mu'tabar, yang dibolehkan ialah kita mengambil barakah daripada orang-orang yang kita harapkan barakah Allah beri kepada dia. Tawasul dengan Nabi, tawasul dengan sahabat, tawasul dengan alim ulama, tawasul dengan orang soleh walaupun tidak alim, tawasul dengan budak-budak yang hebat, yang hafal Quran, umur baru 6 tahun sudah hafal Quran. Boleh, tapi biar kena dengan cara dia. Contohnya kita menyebut kelebihan orang tersebut dalam kita berdoa yang kita minta kepada Allah. Faham? Itu sepakat ulama boleh. Ya Allah ya Tuhanku, berkat jenazah para walimu yang disemadikan di kubur ini, maka kumohon kepadamu, nak berilah kebaikan kepada diri aku. Tu. Jangan wahai wali si fulan, hidupkan semula anakku yang sudah mati. Tu tawasul balik awal. Soalan seterusnya. Makin lama makin panas. Saya dengar kita boleh jadi gila kalau kita tidur lepas asar 40 hari berturut-turut. Betul ke? Betul. Fatwa ini fatwa orang gila. Dulu pun kita dengar siapa yang tidur 40 hari turut-turut jadi gila. Telah dijawab oleh ulama-ulama, tidak ada hadis yang menyebut tentang perkara ini. Walaupun telah diperiksa banyak kali oleh ulama, masih belum menjumpai satu hadis pun yang menyebut siapa yang tidur 40 hari turut-turut lepas asar jadi gila. Tak ada.
Seorang ulama di Mesir, almarhum Syekh Hasanai Muhammad Makhluf, dia ada sebut dalam kitab fatwa dia, Fatwa Syar'iyah. Ada pun hadis yang mengatakan jadi gila tidur lepas asar itu. Ada satu hadis ini maudhu'un, hadis yang direka-reka oleh orang. Jadi tak ada masalah. Tapi orang bukan suruh tidur lepas asar. Kalau kita ada keperluan tak ada masalah. Lepas subuh pun kalau boleh tidur, kalau kita mengantuk sangat. Cuma jangan jadikan amalan, kerana hadis menyebut rezeki itu lebih banyak pada awal hari. Tapi kalau kebetulan kita letih, tak ada masalah. Soalan seterusnya, apakah hukum membuat silat mata? Silat mata ni berlaku perselisihan di kalangan ulama. Ada ulama mengatakan haram main silat mata, dan ada ulama mengatakan makruh main silat mata. Ada ulama mengatakan harus main silat mata jika tidak ada perkara yang haram dalam silat mata. Kalau ada benda haram, memang tiga-tiga ulama ni kata haram. Contoh yang haram dalam silat mata, dia main tutup orang puang muslimat seorang duduk depan penonton, dia pun ambil kain hitam tutup ke depan, dia pun akak balik, muslimat tu telanjang tutup balik. Tu tak boleh. Walaupun bukan sihir sekalipun tak boleh, pasal ni bak haram. Nampak ada aurat nampak korang, tu contoh. Dah hak mana kuat? Yang kuatnya makruh sahaja. Selama ia bukan sihir. Kalau sihir, tak ada ulama yang kata tidak haram, semua kata haram belaka. Kalau sihir ni lain. Orang boleh terbang ke atas kepala penonton, mari semula. Tu sihir. Dia ambil ayang, David Kopopi, David Blend, dia ambil ayang, dijumpa ayang, dicabut kepala ayang. Faham tak? Dia tubuh sini, kepala ayang tu ketok, duduk di tangan dia. Itu bukan silat mata. Itu adalah sihir. Itu hukumnya haram. Hak silat mata ni hak main buah je lah, bubuh dalam gelas, buah lambung ni, alik ni pula ada, padahal dia cepak tangan. Hukumnya makruh sahaja. Walau hak, kalau ada ustaz mengajar kata haram, betul juga, sebab ada sandaran dari beberapa orang ulama fiqh yang bersetuju mengatakan haram. Walau bagaimanapun ia berlaku khilaf. Soalan seterusnya, bezakan antara musibah dengan ujian. Jawabnya, musibah dengan ujian benda beza. Bezanya musibah ini bahasa Arab, ujian bahasa Malaysia. Jadi kalau ujian kita Arabkan dia jadi bala. Ba, lam, alif, hamzah, balaun. Nampak? Ujian. Ujian. Dan musibah apa bezanya? Nampak-nampak macam ujian juga, lain. Musibah ini benda yang orang tidak suka. Hilang selipar, hilang kasut, orang suka tak? Musibah. Jatuh motor, ada tak orang suka jatuh? Tak. Musibah. Jadi miskin, musibah. Tak? Apa lagi? Turun pangkat, kena letak jawatan. Faham? Itu musibah. Orang tak suka. Dan ujian ada kalanya dengan benda yang kita tidak suka, ada kala dengan benda yang kita suka. Itu beza. Contoh, jadi kaya, ada orang tak suka? Tak ada. Semua bangsa nak jadi kaya. Allah uji dia dengan jadi kaya. Itu beza dia, musibah dengan bala. Soalan seterusnya, apa hukum saya copy paste isi kuliah ustaz dan saya borkan, bukan saya tafsir sendiri? Tak ada masalah, sebab ilmu ini untuk kita kongsi-kongsikan. Kita pergi dengar tok guru mengajar, kita pun tulis, kita beri tulisan kita nota pada orang lain, baguslah. Cuma kita tulis biar betul. Sekarang ni banyak yang tidak betul. Baru ni soal berkenaan MH370. Ada orang mana dia buat Twitter, dia guna nama kita, Ustaz Azhar Idrus Twitter. Kononnya kita lah, padahal dia. Kali jebuh nama dia, tak ada orang nak masuk Twitter dia. Jadi letak nama kita, jual nama.
Nah, ditulis itu tidak boleh hadiahkan Al-Fatihah kepada MH370. Berapi orang benda gitu. Ustaz bodoh ni, ustaz tak reti color apa semua. Aku pula dapat sakit. Ni masalah. Padahal itu fake, palsu saja. Ingat Facebook kalau letak nama saya, Taib Ustaz Azhar, akan keluar 12 Facebook. 2 saja yang betul kok saya. Yang gambar masjid tu dengan yang pegang senapang, yang lain tu palsu. Tapi yang palsu pun yang pegang kamera tu palsu. Pegang kamera hitam putih tu bukan saya. Tu pun 1 juta lebih palsu. Orang ni bodoh. Layan orang bodoh. Jadi kita nak ambil hak ulama mana sekalipun biar betul kita tulis. Dobit tu biar betul. Bukan taja zaman sekarang. Dulu kita mula-mula talaki dengan guru. Guru ajar dobit kita. Dia kata dobit itu tanda dia nombor biar betul. Daripada mana tarik marjek dia. Anak panah tu biar betul. Kemudian yang guru syarah tu betul-betul memfaham. Baru musyakbom jadi dobit. Dobit-dobit inilah akan menjadi hasyiah, menjadi syarahan dari kitab-kitab yang lain. Nampak? Jadi walhasilnya di mana saja, guru mana saja, tuliskan dengan betul. Sekarang ni kadang-kadang tak habis. Kadang-kadang yang betul-betul ni duduk depan kita ni, kuliah, kita balik sampai rumah, dia punya note tu dah ada dalam Facebook, tapi ada juga salah. Kita kata tadi lain, dia tulis lain, kerana dia nak pendekkan dia. Jadi berhati-hati. Nampak? Soalan seterusnya, bagaimana sebagai seorang guru sekolah nak lembutkan hati pelajar untuk mudah faham, terima pelajaran dalam kelas? Mulakanlah dengan doa, kemudian kita berikan apa benda ni semangat kepada pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar kadang-kadang dia tidak dapat mengambil kesempatan sepenuhnya menjadi seorang pelajar. Bila kita keluar daripada tempat belajar, barulah kita rasa menyesal kerana dulu kita tak belajar sungguh-sungguh. Benda ni kita kena banyak ulang-ulangkan kepada pelajar-pelajar. Kita bila kita keluar daripada sekolah, kita rasa rugi dulu tak belajar molek-molek. Nak masuk balik sekolah tak boleh dah. Jadi siapa yang sedang dalam belajar, maka gunakan peluang sungguh-sungguh, kerana belajar itu tidak selamanya. Nanti kamu akan keluar daripada tempat belajar, kamu akan jadi orang ramai pula. Masa tu kamu akan misal, dulu tak belajar sungguh-sungguh, tak boleh baca Quran. Dulu tak belajar sungguh, tak ingat ayat. Benda-benda lagu ni mulakan dengan doa, kemudian peringatkan dia. Soalan seterusnya, Al-Imam Qurtubi pun ada sebut, kalau boleh seorang guru ini baca surah Yasin, niat lembut hati murid-murid, diberi minum seorang segelas sebelum memulakan pengajian. Soalan seterusnya, suasana makin panas tapi sedap. Saya telah terlanjur dan benda ni pasangan saya telah melahirkan anak luar nikah, tapi saya tak dapat nikah kerana tak dapat keizinan dari keluarganya. Wajib ke saya berikan nafkah pada anak itu? Bagaimana cara sebaiknya untuk saya memohon ampun dari keluarga si perempuan? Apakah dosa saya tidak diampunkan oleh Allah sehingga keluarga perempuan tidak ampunkan saya? Baik. Dia telah terlanjur berzina dengan pasangannya, na'udzubillahi min zalik. Tapi dia tak boleh nak kahwin dengan pasangan zina ni yang melahirkan seorang anak. Dia rasa adakah Allah terima taubat dia kalau keluarga perempuan tu tak ampunkan dia? Dalam satu hadis, Nabi pernah menyebut al-ghibatu asyaddu minaz zina. Mengumpat itu lebih dahsyat daripada berzina. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana boleh berzina itu lebih ringan daripada, lebih mudah daripada mengumpat? Mengumpat itu lebih dahsyat. Kata Nabi SAW, orang yang berzina, dia bertaubat kepada Allah, lalu Allah ampunkan dia serta merta. Dan orang yang mengumpat, dia bertaubat kepada Allah, Allah tidak terima taubatnya selagi dia tidak minta halal dengan orang yang dia umpat. Ulama berkata,
menunjukkan di sini dia tidak wajib minta ampun dengan ibu kepada pasangan zina. Kerana Nabi sebut senang saja bagi dia terus bertaubat kepada Allah. Jadi dia tak disyaratkan minta maaf dengan keluarga walaupun perkara itu adalah disunatkan. Syaratnya mesti dia bertaubat kepada Allah, pasangan laki-laki dan pasangan perempuan. Yang kedua, orang yang berzina dengan seorang perempuan tidak wajib berkahwin dengan perempuan itu. Dan kalau dia nak berkahwin, hukumnya adalah baik. Kan itulah pasangan dia, dan itulah yang secocok. Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, kata Allah. Perempuan yang berzina itu jodoh yang terbaiknya ialah laki-laki yang berzina juga, atau laki-laki musyrik. Ayat ini bukan menjadi syarat, nampak, cuma nak menceritakan tentang makom ataupun apa benda ni, kafaah, nak kesepadanan dalam perangai-perangai yang tidak baik. Apakah hukum membuat rambut mohawk? Dia buat rambut mohawk, dia puas dah jadi orang, nak jadi burung belatuk pula. Mohawk ini nama satu daripada Dayak Amerika. Dayak Amerika ni dia ada Red Indian. Semua ni Indian Melaka, Dayak. Indian tu maknanya Dayak lah. Ada kala Red Indian. Pasal apa? Pasal Red Indian kulit dia ni red, warna merah. Dia merah. Ada yang red, siuk, jenis siuk. Ada jenis Mohican. Ada Dayak Mohawk ada. Jenis Mohawk ni jenis cukur kepala taruh tengah. Macam duri, macam spoket RZ atas kepala. Jelas dah di situ adalah budaya bukan Islam, yang tidak ada agama. Boleh tak kita ikut? Tak boleh, haram. Jelas sekali dah haram. Kalau kita nipih gitu boleh. Kalau siapa tiru sama dengan orang kafir, yang orang Islam tak buat begitu, ini sudah jelas haram. Jalan kot pagar tu tak nampak orang rambut jalan. Tak. Kita pergi ambil napang tak mau nak tembak ingat burung. Tubik tengok orang. Rambut cacang. Lepas-lepas tu sudahlah. Kita kembali ke pakal jalan. Islam tidak larang kita berlawa. Islam memang menyunatkan kita jangok. Faham tak jangok? Berarti anu panggil jangok. Maknanya kita smart, jaga rambut, sikap molek, baju tak pakai bebek korang, kasut biar kena matching dengan seluar. Benda ni sunat. Kerana Nabi suka pakai kemah-kemah. Nabi bukan saja pakai serban, rambut Nabi letak minyak, dan sikap molek-molek. Jadi keterampilan molek, tapi jangan sampai jadi uduh macam burung. Nampak tak? Macam orang perempuan tu, siapa uduh jadi seluar kecil sangat, cawak hot 6 inci gigi kecil, kedai jadi 4 inci. Bawah pada pusat zi. Kita tengok, Allah, apa punggung macam kucing, jalan gedek-gedek. Dia nak lawa, akhirnya jadi huduh. Jadi orang laki-laki tak ada masalah. Ni kopiah tak wajib pakai, serban tak berdosa tak pakai, jubah tak ada masalah tak pakai, boleh pakai kemeja smart, tak ada masalah. Nak sikat rambut lawa-lawa sunat, tapi jangan sampai tiru budaya orang kafir. Faham? Siang tengok budak-budak ni, sini tak ada rambut, sini ada rambut. Ada seorang budak tu dia naik motor, kita duduk kedai makan, duduk minum air, dia pun mari kata pakai helmet. Bila dia buka helmet, rambut dia warna hitam tu, hak hitam tu asal lah dia buat warna macam blonde gitu, tapi bitik-bitik sini macam anak babi. Tu sedih. Bukan nak hina, kita tak tunjuk gambar, nak cerita umum. Babi ni bila dia besar dia satu color. Warna koko nak menjadi kelabu. Tapi kalau masa kecil dia bulat-bulat.
Itang koko. Betul tak? Asyik cek besar-besar ni setengah kilo. Kadek. Rambut babi. Mana? Jadi rambut babi yang dihina binatang yang mughallazah dibuat fashion. Ini kata la tattabi'unna sunana man qablakum. Nampak Nabi kata la tattabi'unna. Sungguh bukan aku bergurau. Nanti kamu pasti akan ikut sunana man qablakum, sunnah orang-orang yang sebelum kamu. Shibran, zira'an, sejengkal, sehasta, kamu akan ikut jejak langkah mereka. Hatta lau dakhalu jurradah bin, sekalipun sehingga mereka masuk dalam lubang biawak, kamu akan tabi'tumuhum, kamu akan ikut juga. Nabi sebut biawak dalam hadis ini, bukan biadab. Nabi pun kasar juga, ada masanya, ada masa lembut. Nah, ada orang kata Nabi tak ada kasar lembut sama. Tu orang jahil, jangan dengar. Ni hatta lau dakhalu jurradabbin. Nah, sekalipun kalau mereka masuk jurrah ni lubang, dabbin biawak. Mu masuk lubang, di mereka masuk lubang biawak, tabi'tumuhum, kamu akan ikut juga. Orang putih pakai luar puang nampak pusat jelek, kita pusat jelek. Dia buat rambut sebelah, ada rambut sebelah tak ada rambut, kita buat gitu pula. Dia tengok bola cap muka sebelah hitam sebelah putih, negeri Pahang kita pun cap. Dia Newcastle, kita Pahang. Faham tak? Dia pakai seluar carik-carik, kita seluar carik-carik. Dia pergi mandi kolam ramai-ramai pakai bikini, depan orang ramai ada malu, kita buat juga. Betul tak? Habis hukum hakam pun nak ikut dia, mahkamah pun nak ikut dia, habis jengkreng habis dah kita. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, ahumul yahud wan nasara, adakah kamu kata ini Yahudi Nasara kita akan ikut di kemudian hari? Nabi kata, faman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasara. Tak apa, tak pakai piyah, tak pakai serban, pakai smart rambut, tapi jangan siapa jadi ikut orang kafir. Faham? Soalan seterusnya, macam mana nak lembutkan hati orang yang benci kita? Buat baik. Dia tak suka kita, kita buat baik ke dia. Ada orang tak suka dengan sebagai-bagai sebab. Contoh mudah kalau mak mertua dia tak suka ke menantu. Tu biasa kalau mak mertua tak suka ke menantu. Pasal apa? Pasal menantu tu tak buat ihsan, tak buat baik. Cuba buat baik ke mertua. Boleh gaji, beli beg tangan. Beg tangan pasal baru boleh gaji. Suka dah mak tua kita? Suka. Tu contoh mudah. Boleh gaji, beli kain batik, selah. Boleh gaji bulan lepas pula, beli apa benda apa kau pandai lah, hadiah ke mak mertua, beri duit dan sebagainya. Contoh. Maka dia akan jadi suka. Tu dengan sebab kita tak bagi. Ada kat jenis menantu gitu. Orang dia kata mak tua dia tak suka ke dia lah, tak berapa layang. Memang mu kedekut nak mampu. Pergi motor tua makan nasi kenyang balik. 3 tahun duduk motor tak pernah beli ikan seekor. Apa salahnya bulan sekali beli ikan merah seekor? Beli makanan sedap bagi tuk-tuk makan. Ni dok balik tiba beras kawan tu. Makan melo kawan tu sampai habis licin dalam dapur. Ni tak pandai. Kadang-kadang kawan kita tak suka kita dengan sebab satu perbuatan yang kita buat. Jadi kita tengok dulu. Dan yang memegang hati manusia ialah Tuhan yang muqallibal qulub. Minta kepada dia, semua akan menjadi mudah. Soalan seterusnya, kita ada masa lebih kurang 19 minit, 13 saat saja lagi. Apakah persediaan yang harus dilakukan seorang itu sebelum ia turun ke medan jihad fi sabilillah? Ada orang kata dia kena belajar semua ilmu-ilmu fardu ain. Tak betul. Bila jihad ini hanyalah diterima daripada orang yang sudah mengucap 2 kalimah syahadah. Sebegitu mudah. Mana-mana yang sudah mengucap 2 kalimah syahadah, lalu Nabi terima, ajak pergi ke medan perang. Inilah sejarah yang telah terbukti kepada kita. Kita sekarang macam-macam syarat-syarat pelik-pelik untuk berjihad. Itu sekadar umum.
ada pun macam angkatan Al-Qassam dan sebagainya. Mereka berhak untuk meletak syarat-syarat yang lain. Tu hak dia. Hak kita, hak umum ni. Kawan ni nak pergi biar, nak jihad ke mana mau? Pada air tak apa lagi. Nah, hak ni budak ngaji lagi. Nah, kena mengaji bahid dulu apa. Habislah umat Islam dibantai oleh musuh-musuh Islam. Nak tunggu kita habis mengaji. Di zaman Nabi, yang mana yang Islam, yang gagah, yang mak dia beri kebenaran, pergi ke medan jihad. Soalan seterusnya. Apa pandangan Ustaz tentang ISIS? Kerana pada masa ini ramai ulama mufti mengatakan ISIS adalah pengganas Islam. Apakah yang diperjuangkan oleh ISIS sekarang? Benar-benar melanda Quran dan As-Sunnah. Dengar molek-molek. ISIS ini satu daripada gerakan bersenjata yang sudah dapat menawan sebahagian besar daripada bumi Iraq sekarang. Kita gostan sikit lagi apabila Amerika laknatullah ini teruk dibelasah oleh mujahidin Iraq. Mereka terpaksa berundur daripada bumi Iraq 3 tahun lepas. Atas alasan Iraq sudah aman, yang sebenarnya mereka sudah tidak tahan kerana jumlah yang mati 20,000 orang lebih yang diumumkan oleh Amerika di negara dia hanyalah 2,000 orang, sedangkan yang sebenar mati 20,000 orang lebih tentera Amerika. Akhirnya berundur, tapi mereka tak berundur saja, mereka berikan kuasa memerintah kepada Syiah Iraq. 2 tahun 8 bulan memerintah Iraq, sudah hampir 1,000 orang ulama ahli sunnah dan imam-imam dibunuh di Iraq. Inilah bangkit sekarang umat Islam Iraq ahli sunnah wal jamaah untuk mengambil kuasa memerintah kerana mereka zalim kepada umat Islam. Maka perjuangan ini sudah dipatuakan di Iraq, bangkit untuk berperang di Iraq sekarang dipatua oleh ulama di Jordan, ulama di Mesir, ulama di Yaman, dan beberapa orang ulama yang saya dah sempat wajib bangun di Iraq seperti yang bangun sekarang. Baik, maka ada berapalah nama-nama, dia antaranya ISIS. Nampak? Jadi saya baru dapat lihat baru ni cara-cara membuat fitnah. Kita masih lagi tawakuf tentang ISIS. Cuma kita tengok bahawa ni studio di Amerika yang menggambarkan gambaran di mana mujahidin Islam menyembelih orang lain. Dibuat lakonan di sana, dan background itu diambil gambar-gambar pandai dibuat Hollywood rupanya. Lalu dia mantaukan klip-klip ini dalam YouTube untuk disebarkan, tujuannya memfitnah mujahidin Islam. Bunuh budak-budak, pijak orang awam dan sebagainya, sedang minum arak. Rupanya benda ini adalah lakonan. Baik, apabila Yahudi Nasara melihat kemenangan Islam sudah hampir di Syria dan di Iraq, penentangan dengan senjata sudah tidak memberi kesan, mereka menggunakan Ghazwatul Fikri. Ada 3 cara. Yang pertamanya buat fitnah. Yang kedua, beberapa orang mata-mata Syiah diserakkan dengan bantuan daripada Mossad Israel untuk menjadi pemimpin-pemimpin mujahidin. Yang ketiga, diserakkan pula akan orang-orang yang menyamar daripada tentera Iraq itu sendiri untuk menghancurkan mujahidin daripada dalam. Di samping 3 lagi sebab yang kita boleh tengok menjadi penyumbang kepada huru-hara mujahidin sekarang. Yang pertamanya, terlalu ramai tentera kerajaan yang berpaling tadah menyertai mujahidin. Mereka ini sebahagiannya masih minum arak dan tidak mengerjakan solat. Macam baru ni roadblock di Iraq, dia orang roadblock, mujahidin roadblock, lepas tu lalu kereta mewah, dirampas kereta mewah, faham? Dan dijual di pasaran gelap. Rupanya kerana saat inilah ramai lagi yang jahil dalam tentera itu sendiri menyertai mujahidin. Yang kedua, orang-orang daripada luar terlalu ramai yang nak menjadi mujahidin. Daripada Jordan, daripada Mesir masuk, daripada Europe masuk, Australia pun ada, daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada Chechnya, daripada Azerbaijan. Akhirnya jadilah masing-masing tidak mahu taat kepada perintah tentera mujahidin yang satu.
masing-masing nak ikut perintah daripada negeri sendiri, jadilah kelam kabut sekarang. Maka musuh-musuh Islam buat cerita-cerita tambahan. Kita yang dalam Facebook rakyat Malaysia pula jenis suka share, tak tahu benda nak jadi saya barulah ni dapat berbual dengan dalam satu forum dengan umat Islam di Syria yang minta supaya umat Islam di Malaysia jangan kita hukum mana-mana mujahidin lagi. Jangan hukum. Jangan kata gini-gini, jangan. Mereka minta kita berdoa saja supaya menangkan mujahidin. Kerana fitnah tersangat banyak sekarang. Setakat tu sudah. Soalan seterusnya, insya-Allah kita ada masa 13 minit 19 saat saja lagi. Apakah hukum umat Islam mengadakan hari penghormatan kepada si mati seperti hari berkabung, mengenakan pakaian serba hitam? Tadi sudah jawab. Tetapkan pakaian serba hitam adalah bid'ah. Tapi kebetulan kita pakai hitam ke kala apa, tak ada masalah. Letakkan tanda-tanda pada tubuh diharamkan oleh ulama atau pada sokok-sokok dan sebagainya. Hal lepas-lepas kita silap kerana kita jahil nak buat mana? Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wahai Tuhan kami, dulu kami bodoh, dulu kami bengong. Jangan kamu seksa kami di akhirat dengan sebab dosa yang kami yang telah lalu. Baik. Soalan seterusnya, hukum minat Manchester United, adakah pasukan United itu dimiliki oleh orang Yahudi? Dengar molek. Masalah boikot ini ada dua jenis syarikat-syarikat yang ada kaitan dengan Yahudi. Yang pertama, Al-Muqaddam, ulama sebut, iaitu syarikat yang mereka ini menyalurkan bantuan atau keuntungan untuk support tentera Israel. Hak ni lah yang nombor satu kita kena boikot. Ada pun syarikat-syarikat yang memang ada share dengan Yahudi atau sebahagian chairmannya Yahudi atau memang chairmannya Yahudi. Hak ni ulama tak kata wajib boikot. Semata-mata kerana ada orang Yahudi dalam bisnes. Kalau kita nak boikot silakan. Tapi yang wajib dulu ialah mana-mana syarikat sekalipun bukan Yahudi yang memberi sumbangan kepada negara Israel untuk angkatan bersenjatanya, kerana angkatan bersenjatanya memang tetap wajib akan mengganyang umat Islam sama ada hari ini ataupun esok. Itu sudah menjadi lumrah. Jadi hak direct beri bantuan hak tu dulu. Jadi kalau kita dapat maklumat sahih, memang Manchester United memberi sumbangan daripada jualan tiket untuk beli peluru pada tentera Israel, maka wajib kita pulau. Dia gitu. Soalan seterusnya, banyak ayat berkabung ni, soalan berkabung saya tak jawab lah. Setelah kita lakukan dosa dan telah tahun-tahun baru kita taubat, apakah dibentangkan di yaumul mahsyar nanti? Tidak kira kita taubat itu lama ataupun cepat, jika Allah ampunkan, tak ada dah. Cuma moleknya kita taubat segera, kerana takut-takut kita terlupa, lalai di masa akan datang ataupun mati dulu. Taubat tu biar segeralah. Contoh, dia melakukan dosa pada hari ini, contoh hari ini juga dia bertaubat, Allah terima, tak ada dah di akhirat. Atau hari ini dia melakukan dosa, dia bertaubat pada tahun 2020, faham tak? Tapi Allah terima juga, tak ada juga. Yang tahu hanyalah Allah saja, sehingga tidak ada lagi dalam buku catatan amalan. Kita salah tulis, kita ambil liquid paper, kita liquid, tak ada lah, kosong lah. Faham? Sama juga dengan buku amalan kita, liquid paper kita taubat nasuha. Bila kita taubat, Allah padang dosa itu, tidak akan dipamerkan balik di padang mahsyar. Dan Allah tahu tak? Allah tahu, tidak lupa sama sekali. Soalan seterusnya, orang yang pernah berzina, adakah dia diminta dihukum hudud? Bagaimana jika negara itu tidak melakukan hukum hudud, tidak melakukan hukum Islam? Bagaimana status orang itu di hadapan Allah nanti? Orang yang berzina atau melakukan satu dosa besar, sedangkan dia kata di Malaysia tak ada hukum hudud,
macam mana dia di akhirat? Jawabnya, pelaku jenayah tidak ada kaitan dengan hukum hudud itu dilaksanakan. Ini bukan tugas penjenayah. Orang yang melakukan dosa tidak dikenakan kewajipan menegakkan hudud. Faham lagi? Yang wajib menegakkan hudud kerajaan, bukan kita. Jadi siapa yang melakukan dosa zina, contoh, sedangkan dosa zina ini dia ada had zina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Allah kata dalam Quran, sabit kesalahan zina perempuan laki-laki yang belum kahwin 100 pukulan. Siapa wajib buat? Kerajaan, bukan kita, orang kampung. Faham? Jadi orang yang berzina lalu dia bertaubat kepada Allah, maka tidak ada lagi hukuman di akhirat, sama ada dia kena hudud atau tidak. Tak ada kena-mengena bagi dia. Sama dengan orang yang melakukan zina lalu dia dikenakan hukuman hudud zina kerana negara dia ada buat hudud, tapi dia tidak takut pada Allah dan tak bertaubat kepada Allah, tidak selesai di akhirat. Jadi hudud bukan menyelesaikan masalah dia. Dia nak selesai masalah dia dengan Allah Ta'ala, kena bertaubat. Soalan seterusnya, apakah sah solat semayang kita sedang sujud, kaki kita pijak atas kain yang kita pakai? Dan adakah pergerakan solat, contohnya nak rokok dikira sebagai satu pergerakan, bergerak tidak lebih daripada 2 kali? Dengar molek-molek. Dia nak sujud tapi terpijak kain dia sendiri, tak ada masalah. Pijak kain orang pun boleh, tak usah kata kain sendiri. Ada pula orang mengajar, dia kata kalau kita nak sujud kita terpijak kain kita, tidak sah sujud. Tu kata tak sampai masa mengajar nak mengajar, jadi menyusahkan orang ramai. Ulama-ulama sebut yang tidak boleh berlapik hanyalah dahi saja ketika sujud, yang lain boleh. Semayang kita pijak kain, semayang kita pakai stocking, tangan kita pakai sarung tangan, tangan terpijak serbang, tangan berlapik dengan lengan baju panjang, tak ada masalah. Yang wajib tak boleh berlapik dahi saja. Kita pakai piyah serbang bahan tak dahi gini, serbang, faham tak? Tak ada dahi, tak sah sujud. Walaupun serbang dia besar 80,000 meter, faham tak? Tak sah juga. Walaupun dia ketua pengamal tarekat mana sekalipun, kerana dahi dia tidak terbuka ketika sujud. Jadi dahi, kaki tak ada masalah. Soalan seterusnya, apakah hukum jual anak patung pada convocation, macam anak patung animasi, SpongeBob yang atau yang benar wujud, graduate bear? Saya harap ustaz dapat jelaskan terperinci lah, sebab yang lebay tak lebay selamba je beli. Dia nak marah ke pok lebay beli anak patung. Satu hari Nabi balik ke rumah, Nabi tengok Aisyah isteri beliau main dengan anak patung. Nabi tanya, apa ni? Anak patung beli pasar. Lalu Nabi masuk dalam rumah, biarkan dia bermain dengan kawan-kawan. Nabi ini ulama panggil takrirun Nabi, kebenaran Nabi, menunjukkan di sini anak patung untuk kanak-kanak itu boleh. Jadi kalau dia jual kuci anak patung bentuk bear dan sebagainya untuk dimainkan oleh budak-budak boleh, untuk orang dewasa tak boleh. Macam mah juga. Nak tanya, haram dah orang laki-laki beli mah? Tak haram. Dia yang kata haram pakai emas. Jadi kalau orang laki-laki beli bear tu, dia beli untuk cucu dia di rumah, haram tak? Tidak haram. Itu jangan gaduh. Kita tengok orang tua pok lebah beli, kita kata pok lebah ni jahil beli bear. Lain pok lebah tu beli gantung kat serbang dia bear. Tu baru dah betul. Macam kita beli mah. Mana orang lelaki beli mah? Haram tau. Tu imam dia gitu beli mah. Mu pada tak mengaji. Beli mah tidak salah. Tak boleh laki-laki pakai emas, faham? Pada tubuh. Macam orang laki-laki beli baju orang puang boleh tak? Kaji tak bini kita, bang? Kalau lalu kat kedai kaki beli baju dalam selat, pasar malam. Kaji tak? Kita pergi pasar malam beli beras lah. Boleh tak? Boleh, bukan kita nak pakai. Tak?
Yang haramnya orang laki-laki pakai baju dalam puang tok siok pakai bra tu baru haram beli tak ada masalah. Gitu juga dengan bel ni. Ingatlah anak-anak muda perempuan sekarang ramai yang bila dia tidur dia letak bel, tidak ada adik, tak ada anak saudara, tak ada anak kecil. Dia IPT, Institut Pengajian Tinggi, banyak berlaku post gambar dalam Facebook, boleh nampak ni katil saya, ni tempat tidur saya di kolej, katil dan beg 3-4 ekor, haram pasal dia sudah dewasa. Yang boleh anak-anak, boleh main, tak ada masalah. Sama ada yang gerak sendiri pakai bateri atau yang tak gerak, Superman, Ultraman, Spiderman, JKK man. Allahu Rabbi, ada 8 minit saja lagi insya-Allah. Saya pengumpul botol dan ceramik. Ada antara kali saya itu percaya dia asalnya bekas minuman keras, tapi tak ada sebarang cok atau tanda jenama minuman itu pada botol tersebut. Apa hukum menyimpan botol tersebut? Molek dia tanya. Tidak balah kita. Kita kutip botol, lepas tu botol-botol dia suka tengok botol-botol lawa-lawa dia sipang. Dia kata kalau botol arak boleh tak kita sipang? Boleh. Apa tak bolehnya? Dia kata haram. Bukan botol haram, air arak. Botol dah haram. Botol arak haram tak? No. Kan apa benda ni kita benda ni anjing buat gok dia najis tak? Gok tak najis, anjing tu najis. Begitu juga dengan arak. Jadi tak usah kata mu nak sipang, mu nak guna boleh. Ulama-ulama fatwa, kita ni ambil botol arak, kita basuh dan kita buat perusahaan cuka. Hukumnya harus dan halal, dan kita wajib basuh sampai bersih. Dan logo arak ada, wajib kena buang, kerana itu syiar yang diharamkan Allah. Jadi boleh buat bisnes cuka. Orang Melayu kutip botol kasbek, kutip kasbek, anakeng Samuel, BSJP, Jenny Kuenggo, Johnny macam-macam Johnny lagi ada. Faham tak? Dia pun bersih. Arak ini najis mutawassithah. Buang logo, boleh dijual balik. Faham? Soalan seterusnya, saya takut semua dosa dan amalan saya tak diterima sebab saya dulu suka ambil barang orang. Saya tak ingat siapa yang ambil, terlalu ramai saya ambil. Apa perlu saya buat? Dulu dia pernah ambil, curi buah pelang rumah Mak Haji Dinung, curi rumah selipar Tok Imam, curi pula exhaust Tok Bilal, curi karburetor Tok Siok. Jadi kalau kita tahu, wajib kena pulang balik. Kalau pulang balik dia kapok kepala kita, tak payah khabar, beri kepada orang lain, biar harta tu sampai ke tangan dia. Faham? Tak tahu dah duduk mana, maka nilaikan benda-benda tu, boleh beri sumbangan kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tabung-tabung masjid, tahfiz dan sebagainya, dengan niat Allah jadikan bayaran ini sebagai membayar balik harta orang yang dizalimi dulu, dan berdoa agar tuannya halalkan perbuatannya di akhirat nanti. Soalan yang ketiga sebelum akhir, saya seorang majikan, 5 orang pekerja. Jika pekerja saya tak solat, adakah dosa itu saya tanggung? Jika saya dah suruh mereka solat tapi mereka tak solat juga, adakah saya masih lagi menanggung? Dengar molek, majikan wajib memberi tazkirah, sekalipun sekali-sekala ia adalah wajib kepada pekerja. Kalau kita adalah tokek kedai, wajib kena suruh sekurang-kurangnya setahun sekali atau beberapa lama sekali, ingatkan pekerja je supaya solat 5 waktu. Kalau kita jadi pengarah dalam jabatan, kita buat surat keliling, suruh jaga solat, atau kita cakap kod speaker dengar habis dalam mana-mana bilik. Atau kita jadi menteri besar, wajib kena kata ulama sekurang-kurangnya sekali berpesan kepada seluruh rakyat negeri Pahang dan sebagainya untuk jaga solat supaya terlepas tuntutan di akhirat nanti. Kalau kita jadi Perdana Menteri, keluar dalam radio pesan supaya rakyat Malaysia yang agama Islam jangan tinggal solat, kerana saya sebagai Perdana Menteri akan ditanya di akhirat nanti oleh Allah. Jadi hari ini saya sudah menyuruh, maka jangan lagi dakwa saya mendiamkan dalam perkara ini.
baru terlepas, kata ulama-ulama. Tak, berat juga jadi orang besar. Kita orang bengong ni berebut nak jadi orang besar ni. Nampak? Nak tanya hukum Islam yang ke-second lah. Sepasang couple berzina, laki Islam, perempuan bukan Islam, apakah hukuman yang dikenakan ke atas keduanya? Jawabnya, dikenakan hukuman seperti yang ada dalam enactment hudud. Jika dilihat oleh pihak pemerintah itu memberi maslahat, dan jika dilihat ada maslahat yang lain, boleh dikenakan yang Islam akan hukum Islam, dan yang kafir itu akan hukum yang ada dalam agama kafir. Dan jika tidak ada dalam agama kafir menyebabkan dia akan bebas lalu akan berzina pula dengan perempuan Islam, maka dikenakan akan apa saja hukuman yang akan dipikirkan baik oleh pihak pemerintah supaya orang ini tak dilihat, tidak lagi akan kita orang lihat sebagai bebas melakukan kesalahan. Ingat baik-baik, ramai orang yang tak suka hukum Islam, dia cari kat mana kurang dan sebagainya. Tengok dia kata kalau berzina sianglah ke orang Islam, dia seorang je kena, orang kafir bebas. Yang sebenarnya tidak ada bebas. Qadi akan memutuskan hukuman, sama ada orang kafir akan kena hudud juga ataupun hukuman-hukuman lain, sama ada penjara atau dibuang negeri dan sebagainya. Ini berlaku dalam enactment Islam. Dan soalan yang terakhir, apakah hukum berkaraoke? Karaoke ni begini, kita ambil mikrofon, kita cocok di televisyen, kita ambil gambar orang menyanyi, orang yang menyanyi itu tak keluar suara kita yang keluar. Sebab kita nak menyanyi yang kita sungguh, kita tak ada album. Nampak tak? Jadi ambil album orang, kita yang menyanyi. Baik, pokok bakarnya dia hukum nyanyian dan muzik. Bila nyanyian dan muzik, maka tidak akan selesai masalah ini, kerana khilaf di kalangan ulama-ulama yang muktabar. Nasihat kita nak berkaraoke, jagalah jangan sampai yang haram itu dengan sepakat ulama. Kalau ada khilaf boleh tahan kira lagi, iaitu janganlah capur laki puang nak berkaraoke. Dan yang nak berkaraoke itu jangan jadikan sebagai adat, sekali-sekali saja kerana sebagai hiburkan hati. Yang moleknya di rumah sudah karaoke dengan bini kita, tak ada masalah. Ini orang puang lain, tak ada mahram dengan kita, masuk dalam karaoke box tu 2 orang saja, hak puang seorang, hak lelaki seorang. Memang ada berzina situ. Tapi hak puang duduk atas riba hak lelaki peluk ke belakang, hak puang pegang mic. Ada 14 melintang jalurmu, nyanyi lagu. Tak kira lah lagu apa pun, walaupun lagu tu patriotik, tetapi ni patriotik punggung atas punggung ni, hak tu jadi berketik. Benda-benda begini akhirnya jadi pelanggaran hukum yang lebih besar. Maka syadul dzara'i, nak menyanyi perempuan sama perempuan tak ada masalah, laki sama ke laki tak ada masalah, nyanyi lagu bujang lapuk boleh, tak ada masalah. Yang main keluar je, duk lipat baju sama, nyanyi lagu karaoke, mana nak dengar bini kita boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Bini Tok Bila, bini Tok Imam, bini Tok Bila pun nyanyi jago, tak ada masalah bini kita. Tok Imam pula, abang pula nyanyi tadi, saya nyanyi, abang nyanyi pula. Tok Imam pula, senangnya dalam hati berlepuk suti, pinggang bahang atas muka Tok Imam. Nampak tak? Bahang di bini Tok Imam. Jadi jaga-jaga benda lagu ni, jangan sampai yang berlaku sekarang terlalu murah sangat harga seorang perempuan, diusung ke sana kemari daripada tempat-tempat karaoke dan sebagainya. Akhirnya kita tak kenal Tuhan, tak kenal Nabi, tak kenal syariat, duduk di dalam awang-awangan. Ada tak soalan lisan sebelum kita berundur diri? Pak payah dah nak mari betul ni. Ada? Ya. Hukum orang laki-laki rambut panjang, orang perempuan rambut pendek. Lebih pada pendek pada bahu, orang laki-laki panjang pada bahu. Baik. Dalam satu hadis Nabi berkata, la'anallahu rijala yatashabbahuna bin nisa. Allah Ta'ala melaknat laki-laki yang menyerupai akan orang perempuan, dan melaknat orang perempuan yatarabbasna, yang mereka ini menyerupai birrijal dengan orang laki-laki.
Dan ada lagi hadis-hadis yang berlainan lafaz. Ulama-ulama berkatakan penyerupaan ini adalah umum. Setakat mana penyerupaan itu tidak disebutkan dengan detail. Batu berlaku perkhilafan di kalangan ulama. Masalah di antaranya rambut. Maka beberapa fatwa-fatwa yang kita lihat, saya jamak, saya himpun sebagai panduan kita untuk lebih mudah. Kalau ada pasal kadang dia balik pada soal lurah, kita tak reti lurah, nak terang ke orang kampung khilaf ni kena sebab lurah, kita ambil jamak pandangan-pandangan ulama begini. Jangan sampai orang laki-laki itu ditaruh panjang, bila orang tengok orang kata perempuan. Nah, tiba-tiba laki aku ingat perempuan, maka tak boleh. Situ ada tasyabuh, haram. Orang perempuan pendek, aku ingat laki perempuan, haram. Jadi pendek pada bau tidak haram perempuan, laki-laki panjang pada bau tidak haram. Tapi kalau orang tengok memang orang kata perempuan, cuma tengok muka ada misya, baru kata laki-laki, itu sudah ada tasyabuh. Bila ada tasyabuh, masuk dalam makna hadis, maka haram. Jadi yang rambut panjang, moleknya taruh janggut, pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah. Orang perempuan yang rambut pendek pada bau, jangan dedahkan aurat. Depan suami tak ada masalah. Ingat orang perempuan, ada ulama Mesir mengata rambut sampai ke pinggang, ke punggung ini sunat, dan rambut dia sampai ke bahu itu harus pendek pada bahu itu makruh. Sama dengan laki-laki, sudah jadi haram. Ada lagi soalan lisan? Baik. Baik, sekolah ini tidak benarkan janggut. Kawan ini nak simpan janggut. Jadi berlakulah perlawanan di situ. Jadi bila orang kata, dia kata ni sunnah. Bila dia kata sunnah, kita tak boleh lawang. Cuma kita hanya beritahu sepatutnya peraturan sekolah membenarkan sunnah. Jangan kita kata sunnah tak sunnah, ini sekolah. Pasal kita bukan pihak sekolah. Kita cintakan sunnah, tapi kita tak amalkan sunnah yang sunat, tak berdosa. Kita suka tengok orang pakai serban, tapi kita tak pakai serban. Kita pakai topi tu, topi sudu, ada tulis BN. Tapi kita tengok orang pakai serban, kita ini serban Rasulullah, ini kekasih aku, dapat pahala besar dah. Jadi kalau janggut ni, kita sama-sama pelajar, jangan kita bangkang dia adalah sunnah. Kita jawab memang sunnah. Rugi ya sekolah kita tak benarkan sunnah. Cuma daripada pihak pelajar, kalau kita nak kerah, akan jadilah berlaku orang jahil ni, dia tak benarkan sunnah di sekolah dengan sebab kejahilan. Tapi oleh kerana dia ada kuasa, kita yang tak ada kuasa berkerah, akan jadi kezaliman pula kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita tak boleh nak taruh janggut di sekolah tersebut, kita pergilah di sekolah yang boleh taruh janggut, tak ada masalah. Betul tak? Banyak sekolah-sekolah yang boleh simpan janggut. Baik, ada lagi soalan? Mana lebih afdal mengajak orang buat baik atau pergi menuntut ilmu? Mana lebih afdal, ajak orang buat baik atau pergi belajar ilmu? Jawabnya belajar ilmu. Sebab ajak orang buat baik itu sunat. Belajar ilmu itu wajib. Sunat dengan wajib mana dulu? Serban dengan seluar mana dulu? Awak nak keluar balik ke KL, awak hanya dibenarkan pilih nak pakai serban saja telanjang atau pakai seluar saja tak ada serban. Nak pilih mana? Cerdik itu. Pasal ini aurat wajib, ini sunat. Tapi kalau sayang nak sunat, serban saja. Bawah kota-kota yang ribet. Balik awal. Dia. Lagi soalan. Soalan ni biarlah orang ambil manfaat, bukan soalan-soalan yang tak menentu. Kata boleh belah burung dalam sangkar, tapi kalau tak bagi betina kat dia macam mana? Itulah. Kalau kita macam mana? Sebab tu Nabi dia jalan-jalan, dia tengok budak-budak pegang burung. Nabi kata lepaslah. Budak-budak tak bagi Nabi pun. Pasal anak burung tu jatuh, dia pergi ambil, tak lepas.
lalu Nabi beli burung itu, lalu Nabi lepas, menunjukkan tidak bela dalam sangka lebih baik. Nampak? Dalam hadis kata bertebaranglah kamu lepas daripada semayang subuh, bukan suruh itu adalah wajib. Tak? Bukan suruh wajib. Maknanya waktu yang afdal untuk kita keluar mencari rezeki ialah waktu pagi hari. Nah, letup. Tapi bukan syarat. Orang yang kerja malam boleh kerja siang, orang yang kerja siang boleh tidur malam. Lepas tu dalam bab poligami, dalam bab giliran orang yang kerja jaga siang, nampak? Padahal orang lain gilirannya hadir ke rumah isteri pada malam hari. Dia kata melainkan orang yang kerja jaga. Ni ulama sebut orang jaga takkan mari malam kau, dia jaga kilang, maka giliran dia siang. Begitu jugalah orang yang ada kerja, dia boleh tidur, tak ada masalah. Cuma jangan kita amal lepas subuh tidur, lepas subuh tidur, lepas subuh tidur. Nah, itu tak boleh. Ada lagi soalan? Katak pegang, tak ada buat macam mana? Makan, kaji tak ada, bunuh tak boleh. Nabi kata wala taqtulud difda, jangan kamu bunuh katak. Katak ini hayawanun muhtaram, hayawan yang dihormati syarak. Tak boleh kita bunuh, melainkan dia mendatangkan mudarat baru boleh. Macam lebah tak boleh bunuh, dia ketik kita boleh, dia membahayakan anak-anak kita boleh. Katak tak boleh. Makan haram, bunuh haram. Nampak? Tak boleh katak. Jadi kita tukar binatang lain. Binatang lain, binatang yang sunat bunuh. Katak tak boleh. Tu orang putih punya asal tu. Kita tukar, apa salah kita tukar? Pasal ada hadis, tak ada hadis tak ada masalah. Wala taqtulud difda, jangan kamu bunuh katak. Ada lagi soalan? Ilmu salafi moleklah, sebab salafi ni Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali dan Imam Hanafi. 4 orang ni zaman salaf. Salaf ni 500 tahun hijrah ke bawah, itu salafi. Moleklah. Jadi kita ikut pandangan sekarang, ramai mazhab Syafi'i, molek. Orang di India, di Bangladesh, dia ikut pandangan Imam Hanafi, molek tak? Dia salafi. Dia bukan generasi 20 Imam Hanafi. Faham tak? Orang salafi. Ada? Apa dia? Dah? Tak dengar? Di mana tu? Fatihah ayat mana? Tahu dah hak mana 2 harakat tu? Fatihah di tempat mana? Soalan saya, di mana Fatihah tu ada 156 huruf? Di mana? Tu kita nak dengar. Hak mana sir tu? Kim ke? Ta ke? Hujung ayat. Hujung ayat sekurang-kurangnya 2 harakat. Boleh? Boleh? Yang lebih afdal kalau 2 rakaat 2 rakaat, 4 rakaat 4 rakaat. Tapi dia bukan syarat. Tersalah tak apa. Tersalah hak wajib boleh salah. Alhamdulillahi rabbil alamin 2 rakaat. Ar-Rahmanir Rahim 2 rakaat. Maliki yaumiddin 2 rakaat. Tapi kadang-kadang Maliki yaumiddin 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4 rakaat. Tak afdal lagi tu. Soalan yang terakhir malam ni. Ada? Duduk letak tangan kapit gitu.
Ya, ada hadis meriwayatkan Nabi duduk begitu dan Nabi peluk lutut Nabi. Ada soalan? Kawan kita rapat tapi dia tak solat. Kita tegur terasa hati. Tak tegurlah dia. Jawabnya tegur dulu. Kalau terasa hati baru tanya nak buat macam mana pula kalau terasa hati. Sekarang ni awak tegur dulu. Nanti kalau dia terasa hati, awak tanya saya lagi. Sebab terasa hati tu belum tentu. Nampak? Baik. Okey, kita nak buat macam mana? Makmum. Imam baca laju sangat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita belakang. Nah, jangan layang. Imam yang sempurna ialah imam yang baca dengan pertengahan. Jadi kita baca hawa kita, jangan cara ke dia. Baca macam biasa. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dang tak usah kira. Faham tak? Kita habis, kita rokok. Itu saja yang terbaik. Nampak? Tak habis lagi, kita habiskan juga. Sebab masalah ni khilaf antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Masalah muafiq masbuk, kalau kita tersalah, adakah aku maaf, adakah aku kena tinggal atau tak payah tinggal, adakah aku maaf 2 rukun pendek, 2 rukun panjang atau 3 rukun panjang. Benda ni kalau orang awam tersalah, dimaaf belaka. Patutnya hak pakai Syekh Ramli, kita pakai Ibn Hajar, sah juga. Kerana ini al-ghawamid min ilmi fiqhi, yang payah-payah dalam ilmu fiqh. Jadi hak terbaik saya khabar tadi, teruskan baca Fatihah. Biar dia rokok, biar dia bangun. Kemudian kita kejar dia slow-slow. Wallahu alam. Saya mohon maaf kerana ambil masa yang panjang daripada tuan-tuan sekalian. Terima kasih kepada orang Bentong kerana telah memenuhi rumah Allah pada malam ini dalam kuliah maghrib. Tak maghrib dah ni, sampai nak ke subuh dah ni. Mudah-mudahan Allah saja yang akan memberkati usaha kita ini, dan yang telah memberi sumbangan kepada Mak Tafiz sebanyak kutipan tadi, Allah jugalah yang mampu membayar di akhirat nanti. Tok Imam, Tok Bila, ahli jawatan kuasa Mahat semua tak mampu pula ke. Dan terima kasih lagi kepada semua pihak polis, pihak apa benda ni, unit amal, SB, pihak apa benda ni, segala yang adalah pada malam ini yang telah menjayakan kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk datang sekali lagi di Bentong ini. Tadi pun orang di Raub sudah marah. Kerana Raub tersilap, dia minta dulu tapi mari Bentong dulu. Raub ni sudah 5 tahun minta. Jadi dia sudah marah-marah tadi orang Raub. Dia kata kenapa Bentong dulu, Bentong baru 4 tahun, dia sudah minta 5 tahun. Jadi kita tak boleh nak jawab, aku nak lari je lepas ni. Nampak? Jadi mudah-mudahan kita dapat datang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Tentang yang saya hormati sekalian, ada beberapa perkara yang saya ingin maklum. Pertama ialah